Assalamualaikum. You're from group Wow Coding. We present you Student Report Management System. Our group member consists four members. First, Ahmed Al-Hakimi Muhammad Najib, Muhammad Syafiq bin Muhammad Salihin, Afna Mitrosli, and Nur Adana Dudila binti Muhammad Fauzi. Okay, problem statement. The current problem in the University of Malaysia is did not have systematic data arrangement in the student report card. When the staff of an administrator want to record the data of the student, they need to fill out by use the manual system. In this case, data might be lost when several problems is occur. Other problem that can be happen is hard to search and delete the student data. Next for objective. Objective of our system is to build a simple project for student report management system which can perform the following operation. First, store students ID number. Second, store student name. Next one is to store students marks for each subject, and last one is to store students record. All functions are unified together to form a software. The first function is to create student record. This function is to create student record by entering student's ID name, ID number and name. In addition, user must and also enter marks for each subject such as database, programming, linear algebra, multimedia and data structure. The next function is to display students record. This function is to print all the student record that we create. Next, search student record function. This function is to search student's record by entering the ID number and will display ID number, student name, grade, and also percentage for the achievement. And the next one, delete student record function. This function is to delete the student record. The last function is to exit. This function is for end the system. Okay, yang tu untuk ni tau. Okay. Ni stop present jap. Okey, untuk analisis kita mempunyai tiga perkara iaitu input, output dan juga proses. Untuk input, dalam create student record, kita mesti input student's ID number, input student's name, input database mark, input programming marks, input linear algebra marks, input multimedia marks dan juga input data structure marks. Untuk search student record, kita perlu input student's ID number, and then input 1 for back to menu. Untuk delete student record, input student's ID number and input 1 for back to menu. Okay, untuk output, kita mempunyai 4 iaitu yang pertama, create student record. Dia akan display student's ID number, display student's name, display database mark, display programming marks, display linear algebra marks, display multimedia marks, display data structure marks dan juga display student record data has been created. Untuk display student record, display all the student record. Untuk search student record, display student search record, display student ID number not found if invalid ID number. Delete student record, display student ID number not found if invalid ID number. Okay, yang untuk proses, kita mempunyai calculation iaitu untuk calculate percentage and untuk dapatkan grade. Kalau user dapat markah 100, dia dapat A+. Kalau dapat 80 tapi bawah 100 dapat A. Kalau dapat 75 ke atas bawah 80 dapat A-. Kalau dapat 70 bawah 75 dapat B+. Kalau 65 tapi bawah 70 dapat B. Dan seterusnya, kalau dapat 60 bawah 65 dapat B-. Dan 55 bawah 60 C+. Dan 50 bawah 55 C dan yang terakhir sekali bawah 50 dapat F.
So ini sahaja untuk analisis input, output dan proses. Seterusnya, saya Ahmad Al-Hakimi bin Muhammad Najib ingin membentangkan berkenaan dengan pseudocode sistem kami yang dimulakan dengan main function. Di mana dalam main function kita akan displaykan menu sistem kami dan seterusnya kami meminta user untuk masukkan 1 hingga 5 di mana kami menggunakan switch case untuk pergi kepada function-function tertentu. Seterusnya untuk calculate function, kita akan dapatkan data daripada data file dan kita akan buatkan average terhadap dapatan data daripada data file dan kita akan buatkan if else statement untuk lihat bahawa dia tu lebih 100 ke ataupun 50 dan kita akan masukkan grade dia. Seterusnya kita akan pergi kepada create student data di mana dekat sini kita akan menerima input daripada user untuk masukkan student detail yang akan digunakan dalam calculate function. Seterusnya ialah kita akan pergi kepada search student data punya function di mana kita akan masukkan ataupun key in ID student tersebut dan kita akan dapat lihatlah rekod data student tersebut. Kemudian kita akan pergi kepada delete student data di mana kita akan masukkan juga student ID dan jikalau ianya match dengan ID yang dalam data file, kita akan delete data tersebut daripada data file. Sekian daripada saya untuk pembentangan pseudocode. Okey, seterusnya saya Nur Adriana Dalila akan menerangkan berkenaan flowchart. Untuk pertama sekali, untuk create student record, user kena masukkan ID number untuk mengeluarkan ID number. Seterusnya, user kena input student name untuk mengeluarkan student name. Dan seterusnya, user kena masukkan markah untuk mata pelajaran, database, programming, linear algebra, multimedia dan data structure untuk mengeluarkan markah mata pelajaran yang student masukkan tadi. Seterusnya, selepas user masukkan data-data yang diinputkan, maka akan keluar student record has been created di mana data itu disimpan dengan jaya. Dan seterusnya, user akan memilih untuk meneruskan membuat rekod student yang baru di mana akan user kena masukkan baliklah ID number, student name dan markah keputusan yang baru untuk student yang barulah. Kalau tidak, maka user akan kembali kepada back to menu. Itu untuk create student. Okey, untuk flowchart display student details, user akan tekan menu untuk display student details dan akan mengeluarkan semua student details yang user dah create tadi. Lalu user akan enter 1 to back to menu lah sebab untuk display student ni hanya untuk display segala rekod yang user create rekod student. Seterusnya untuk search record, user akan enter ID nama untuk mencari rekod lah. Di sini kalau user masukkan ID number yang salah, maka akan keluar student ID number not founded. And then kalau berjaya, ia akan keluarlah apa rekod student yang dicari. Lepas tu user akan memberi option lah untuk meneruskan cari data-data student atau tidak. Kalau tidak, ia akan back to menu. Itu saja untuk search. Untuk delete pula, user akan masukkan ID number. Untuk delete lah, kalau salah masukkan ID number, kira nanti keluar student ID number not found. Kalau user masukkan ID number yang betul, data student tu akan delete lah. And then user akan memilih untuk back to menu atau untuk teruskan delete record. Untuk exit pula, nanti user kena input lah number untuk exit. Kalau dah tekan tu, maksudnya nanti akan display thank you. Itu saja untuk flowchart. Ini adalah output untuk interaction kami, di mana ini adalah tajuk Student Record Management System dan ahli kumpulan kami. Seterusnya ini output untuk menu di mana user boleh pilihlah untuk create, display, search atau delete. And then ini adalah output untuk create student record. Yang sebelah kiri ni
output untuk display student record, dan sebelah kanan ni selepas user buat delete punya function, and then akan keluarlah dia akan display output seperti yang sebelah kanan ni. And then ini adalah output untuk search. Yang ni adalah output untuk delete. And then ini output untuk exit. Okey, untuk introduction kami menggunakan nama sebagai array kerana sistem kami telah cukup requirement yang harus ada. Okey, untuk contoh outputnya adalah yang ni. Yang ni kami gunakan array lah. Kalau boleh nampak. Okey, seterusnya dalam sistem kami menggunakan struct di mana untuk menyimpan data bersama elemen untuk jenis data yang berlainan. Seterusnya kami menggunakan function prototype di mana untuk menyediakan function declare supaya memberitahu compiler bahawa function itu wujud. Function prototype yang ada dalam sistem kami adalah create student data, show student data, calculate, search student data, delete student, and introduction. Okey, seterusnya untuk create student data, kami menggunakan fstream file di mana untuk menjalankan function dua-dua offstream dan ifstream ni di mana boleh mencipta file, menulis file dan membaca file. Seterusnya kami ada menggunakan calculate di mana akan diterangkan oleh kawan saya Syafiq, and then kami ada guna open file di mana rekod yang diinputkan oleh user akan dimasukkan dalam student record data, and then akan di close lah, yang bermaksud data yang user masukkan input tadi berjaya dicipta, dimasukkan. Okey, untuk ni pula yang ni page untuk create student details. Okey, di sini user kena masukkan ID nama student, iaitu contoh nama database mark, user kena masukkan markah 70, programming ini algebra 67, multimedia 87, data struct. Mana yang ni kira student record dah created lah, kira dah open file, semua data yang dimasukkan oleh user dah dimasukkan dalam student record data. Okey, ni user boleh pilih lah nak teruskan atau tidak. Kalau nak teruskan, kita tekan Y. So kita akan masukkan student record yang baru, contoh so lepas ni kita akan teruskan untuk back ke menu. Okey, untuk function calculate ni ialah satu proses di mana apabila user dah create student info sebentar tadi, jadi dia akan calculate dia akan calculate kelima-lima subjek ni untuk menentukan grade apa yang dia dapat lah. Contohnya macam katakanlah markah kelima-lima subjek tu dia akan ditambah, jumlah yang ditambah tu dia akan dibahagikan dengan 5. Jadi total untuk markah untuk keseluruhan tersebut akan dijadikan sebagai detail dan percentage lah. Okey, katakanlah user dapat 80, so dia akan dapat grade A. Untuk function calculate ni saya menggunakan selection if else if. Okey, untuk seterusnya bahagian show student data ni adalah untuk memaparkan info-info data yang dah di-create sebentar tadi. Okey, contohnya lepas dah create, so macam yang ni saya guna fungsi file, function file.
So bila file open ni, dia akan open student record data.txt. So kalau contoh file tu tak ada, dia akan keluar there is no data. So lepas dia keluar tu, dia akan file.close. Okay, sekiranya ada data-data tersebut, dia akan keluarkan semua data tersebut yang di mana yang dah di-create tadi. So katakanlah dah create 3 student, so dia akan keluarkan ketiga-tiga student tersebut. So contoh kalau tak ada, dia akan keluar juga there is no data. So apabila dah lihat semua info tersebut, so kalau kita nak balik ke main menu, kita hanya tekan 1. So bila dah tekan 1, dia akan automatic file that close. So sekarang ni saya akan tunjuk output. Okay, katakanlah saya dah create 3 student, saya nak display dia. Okay, kita tekan nombor 2. Okay, ini adalah list student yang dah di-create, yang dah di-inputkan. So yang ni contohlah ID number 101. So dia punya markah percentage dia 79.6. So dia dapat A-. Macam ni markah dia 72.8, dia dapat grade B+. Okay. So untuk tengok so macam bila dah create student tu, dia akan masuk dalam satu file yang bernama student record data.txt. So dia akan masuk dekat file tersebut, file yang ni. Dia akan masuk dekat file yang ni. Lepas tu dia akan display tu, dia akan open file yang tadi tu, so dia akan display kat sini. Seterusnya untuk balik ke main menu, so kita hanya tekan 1. So itu sahaja, sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, now for search student function. For this system, we use fstream file to use function offstream and ifstream, where it can create, write, and read data. Okay. First of all, the system will open student record data.txt. If there is no file, the system will display there is no data. And if there is file, the system will display enter the ID number of student that we want to search. And the system will find the detail of ID number, name, database, programming, linear algebra, mathematics, and data structure detail. And if the system found the ID number, the system will display the ID number, name, percentage, and letter grade. If the system didn't found the ID number, the system will display student ID number not found. For this system, user must input ID number that you want to search. If the ID number is valid, the system will display the ID number of student that we want to search. If the ID number is invalid, the system will display student ID not found. Now we proceed to demo. Okay, on the main menu, we enter number 3. Okay, now enter the ID number of student that want to search. Now we enter number 21. Okay. There is the ID number 21 is valid, so the system display the ID number 21. Name Zakia, percentage is 72, letter grade is B+. Okay, now search other student record. Yes. The ID enter 50. So
The ID number 50 is not valid. There's no ID number, student with ID number 50. So this system displays student ID number not found. Okay, that's all for search student record. Seterusnya ialah delete student function, di mana kita akan declare kita akan see out terlebih dahulu delete student detail, di mana sebagai makeup ataupun nak cantikkan je lah kan. And then kita akan if streamkan in file untuk student record data.txt. So kita boleh buka ataupun tidak file tersebut lah. Kita buat if statement kat sini. Kemudian kita buat out file, which is kita nak buat record.txt, iaitu data file baru. Kemudian kita akan buat if statement kalau dia akan keluarkan cout can create new file. So seterusnya dia akan sistem akan suruh user untuk enter ID number to delete, which is user akan masukkan ID student ID yang akan di-storekan ataupun dimasukkan di dalam cin S6 yang mana kita declarekan sebagai int. Kemudian kita dalam while loop, kita akan in file detail.id6, detail name dan semua data tu, and then kita matchkan dengan S6 dengan equal dengan detail ID6. Di mana S6 ni ialah input daripada user yang kita matchkan dengan detail ID6 yang daripada data file. Kemudian kalau dia sama, kita akan found tu kita akan masukkan data true yang mana ianya sebuah boolean data type yang kita declare found di atas, yang mana kita initialize sebagai false. Kemudian kita buat else if, di mana out file kita akan detail ID6, ID name semua data tu sehingga tu, and then kita akan see out can write to new file. Yang mana out file tu kita akan close dan remove record.txt. Kemudian kita akan not in file end of file. Kita akan see out kan dia can read information, dan out file tu kita close dan juga remove record.txt. Kemudian kita out file dan in file ni kita close, dan if not found, kita akan student number not found lah, kita akan remove juga record.txt. And if rename student record data all student record data.txt tu not equal to 0, kita akan cakapkan backup all file, and then kita remove record.txt. Kemudian kita gunakan if rename record.txt dengan student record data.txt not equal to 0, kita cakapkan rename, and then kita renamekan all student data.txt student record data.txt. Kemudian kita removekan all student record data.txt dan kita see out successfully delete, and then kita prompt user untuk enter number 1 untuk pergi ke main menu. Setelah kita pergi ke main menu, di mana kita akan membuatkan function delete sebentar. Kita akan enter choice 1 hingga 5, which is kalau kita key in number 5, kita pergi kepada case nombor 5, iaitu kita akan see outkan thank you Sia and exit kosong, di mana ianya akan exit terus kepada keluar daripada sistem lah. Okay, so tanpa menggunakan masa, kita demo. Untuk bahagian demo, kita akan dapat display macam ni lah kan. So kita akan pergi kepada display terlebih dahulu untuk melihatkan kepada data apa yang kita nak boleh delete. So kita ada 1, 2 dan 3. So kita ialah 1, 2, 3 yang bernama ayah. So kita pergi ke main menu, and then kita nak delete, enter 4, and then kita enter ID number yang kita nak delete, which is 1, 2, 3, 4. So kita tekan enter dan dia akan keluar out successfully deleted. So kita tekan enter 1 to main menu dan kita akan pergi kepada display, dan kita lihat memang data tu dah tak ada, iaitu ayah tadi dah hilang. So kalau kita lihat yang itulah. Kemudiannya untuk bahagian exit pula, apabila kita tekan 5, dia akan terus tutup daripada sistem. Sekian daripada saya, Amin Alkimi, kumpulan Wow Coding. Sangatlah wow. Selesai sudah penerangan, maka selesai sudah pembentangan. Sekian daripada kami, daripada kumpulan Wow Coding. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.